آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. والمصنف العلامة الشيخ سعيد حوا رحمه الله بما نقل عن أبي حامد الغزالي، الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. السابع التخصيص، yang ketujuh yaitu taksis. Taksis memberi maksud, mungkin kita boleh terjemahkan mensasarkan diri secara khusus pada ketika kita membaca Al-Quran, dengan maksud setiap ayat yang kita baca kita meletakkan diri kita sebagai sasaran khusus yang dimaksudkan oleh ayat yang kita baca tersebut, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Iaitu kata dia menyadari bahawa dirinya merupakan sasaran yang ditujukan oleh setiap khitab. Khitab yakni nas yang ada dalam Al-Quran. Jika mendengar satu perintah atau larangan, maka dia memahami bahawa perintah atau larangan itu ditujukan kepada dirinya. Demikian pula jika mendengar janji atau ancaman. Wa'adun atau wa'idun. Wa'adun, janji baik. Bisyarah. Wa'id, janji buruk. Itu ancaman. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran, kita bertemu dengan ayat tentang syurga sebagai contohnya, maka kita mengandaikan bahawa ayat itu memberi motivasi pada diri kita sendiri. Dan kita apabila bertemu dengan ayat tentang neraka, maka kita meletakkan ancaman dalam ayat itu adalah terhadap diri kita sendiri. Demikian pula jika mendengar janji atau ancaman. Jika mendengar kisah orang yang terdahulu dan para nabi, maka ia mengetahui bahawa kisah itu tidak dimaksudkan sebagai bahan cerita semata-mata, tetapi untuk diambil pelajarannya dan bekal-bekal yang diperlukannya. Jadi apabila kita baca Al-Quran bertemu dengan ayat-ayat tentang kisah, maka perlu kita ingat bahawa kisah-kisah itu bukan hanya untuk sekadar cerita, untuk menghiburkan, tetapi untuk kita ambil pelajaran dan juga bekalan bagi diri, bekalan bagi diri. Tidak ada pemaparan satu kisah pun dalam Al-Quran melainkan untuk diambil pelajarannya, sama ada bagi Nabi Muhammad SAW dan itu juga bagi umatnya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang dengannya kami teguhkan hatimu. Surah Hud ayat 120. Di ayat ini permulaan ayat itu menjadi kebiasaan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia mengemukakan ayat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tidak secara penuh tapi secara cabutan ayat. Kerana orang dulu, khususnya para penuntut ilmu, mereka menghafal Quran. Jadi cukup dengan sebahagian ayat itu, lalu mereka akan hati mereka akan merujuklah pada ayat tersebut. Tapi menjadi masalah kita pada hari ini, kita tidak menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita menumpu kepada sekadar yang dibawa itu, kita akan mencapai maksud ataupun kita tak akan dapat memahamilah kehendak ayat yang dibawa oleh pengarang itu. Jadi firman Allah, ma nusabbitu bihi fuadak, apa yang dapat meneguhkan dengannya hati kamu. Di awal ayat Allah Ta'ala menyebutkan wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul.
Semua kisah-kisah tadi kata Allah, iaitu kisah-kisah yang dipaparkan oleh Allah dalam surah Hud. Dalam surah Hud, semua kisah tadi kata Allah merupakan kisah yang kami ceritakan kepada kamu min amba'i rusul, daripada berita atau khabaran berkenaan dengan rasul-rasul. Ma nusabbitu bi fuadak, apa yang dapat meneguhkannya, di mana kisah-kisah yang mana dengannya kami teguhkan hati kamu. Jadi jelas bahasanya kisah ini untuk meneguhkan hati. Di antara fungsi kita membaca kisah-kisah, tujuan utama kita membaca kisah-kisah Al-Quran ini untuk mencapai keteguhan hati. Waja'aka fi hadhil, kemudian sambung lagi dalam ayat yang sama, disambung lagi waja'aka fi hadhihi al-haqq, dan datang kepada kamu dalam kisah-kisah ini kebenaran, al-haqq, wa mau'izatun, dan juga peringatan, nasihat, wa dhikra, wa mau'izatun, peringatan, nasihat, wa dhikra, dan juga peringatan lil mu'minin, kepada sekalian orang-orang beriman. Jadi jelas, bukan untuk kamu saja wahai Muhammad SAW, tapi juga untuk sekalian orang beriman. Maka hendaklah seorang hamba meyakini bahawa Allah meneguhkan hatinya dengan kisah-kisah para nabi, kisah kesabaran mereka dalam menghadapi gangguan dan ketegaran mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal itu, sedangkan Al-Quran tidak diturunkan untuk Rasulullah SAW sahaja, tetapi juga menjadi penawar, petunjuk, rahmat dan cahaya bagi alam semesta. Dia terjemah pada alamin, mana untuk sekalian makhluk di alam ini, khususnya manusia dan juga jin. Oleh sebab itu Allah memerintahkan semua orang untuk mensyukuri nikmat Al-Quran ini. Jadi bila Allah Ta'ala memerintahkan kita, semua manusia, supaya bersyukur atas nikmat Al-Quran, jadi menunjukkan bahasanya Al-Quran ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat bernilai, yang mana apabila kita perlu makan, minum, itu semua nikmat Allah. Tidak ada seorang pun mengecualikan dirinya daripada mendapat bahagiannya daripada nikmat-nikmat yang lain. Makan, minum, pakaian, kegembiraan di dunia dan sebagainya. Maka setiap daripada kita ini perlu untuk melihat bahagian kita daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran juga merupakan nikmat Allah Ta'ala. Jadi Allah merintahkan semua orang untuk mensyukuri nikmat Al-Quran, iaitu dengan mengecapi nikmat itu di samping bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bertemu dengan firman-Nya, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, iaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Ini ayatnya dalam mushafnya, dia berbunyi wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmati ya'izukum bih. Dan ingatlah oleh kamu sekalian akan nikmat Allah kepada kamu, dan ingatlah juga apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu daripada kitab dan juga hikmah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perkataan al-hikmah jika dibawa dengan digandingkan bersama dengan Al-Kitab, maka Al-Kitab itu merujuk kepada Quran, Al-Hikmah itu merujuk kepada sunnah Nabi. Tapi kalau Al-Hikmah itu dia datang dengan tunggal, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir." Barang siapa yang dikurniakan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Maka dia merujuk kepada kedua-duanya sekali, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perkataan hikmah jika digandingkan dengan Quran, dibawa macam contoh di sini, minal kitab al-hikmah.
Maka Alkitab itu merujuk pada Al-Quran, Al-Hikmah juga pula merujuk pada sunnah Nabi. Ya'izukum bih, di mana kitab dan juga hikmah itu memberi peringatan kepada kamu dengan apa yang diturunkannya itu. Kemudian diikuti, sungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Surah Al-Anbiya ayat 10. Tadi surah Al-Baqarah ayat 231. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu, wahai sekalian orang beriman, kitaban, satu kitab. Dan Al-Quran, di dalam kitab itu, dzikrukum, terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kamu. Ya, maka apakah kamu tidak memahaminya? Afala ta'qilun. Kemudian, dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, Al-Dzikr. Di antara nama yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Quran adalah Al-Dzikr. Supaya kamu menerangkan kepada manusia, litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Kadzalika, kemudian diikuti, demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Jadi kisah-kisah dalam Quran ini merupakan perbandingan. Kalau Allah membinasakan Fir'aun kerana kezaliman dia, maka hal yang sama dengan orang-orang selepas dia yang melakukan yang sama akan dibinasakan oleh Allah. Jika Allah memberi kemenangan kepada para anbiya, para awliya Allah yang terdahulu, bagaimana yang diceritakan dalam Quran, maka begitu juga misal yang sama jika dilakukan pada zaman mana-mana sekalipun, maka akan menatijahkan natijah yang sama. Jadi itu kisah-kisah dalam Quran ini merupakan menggambarkan kepada sunnatullah, menggambarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencorakkan perjalanan di alam ini. Jadi sebab itu, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh membantu hamba-hamba yang beriman mencapai kemenangan bila-bila masa yang dikehendaki, tapi kita perhatikan kemenangan itu perlu pengorbanan. Allah menetapkan kemenangan itu akan menjadi milik. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri, sesungguhnya kami telah menetapkan dalam Zabur, ini kitab-kitab yang pernah kami turunkan atas muka dunia ini, min ba'di dzikri, dan setelah kami menetapkan terlebih dahulu dalam catatan di Lauhul Mahfuz, annal arda yarithu ibadis salihun, bahwasanya muka bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang salih. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Anbiya. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguhnya kami telah menetapkan, telah menulis dalam Zabur. Zabur ini istilah merujuk kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, masuk Al-Quran, Taurat, Injil dan sebagainya. Min ba'di dzikri, sebelumnya dulu kami tulis, telah pun siap kami tulis di Lauhul Mahfuz bahawa bumi ini akan dipusakai oleh hamba-hamba aku yang salih, kata Allah. Tapi pemusakaan itu bukan berlaku begitu, tetapi perlukan pengorbanan.
Maka ulama menghuraikan kenapa Allah tidak berikan saja kemenangan itu walaupun tanpa pengorbanan, tanpa syahid, tanpa kematian. Ada orang Islam yang mati dalam perjuangan dan sebagainya. Kerana di antaranya hikmahnya adalah Allah ingin menjaga, dia panggil sunnatullah dia. Ya, sunnah demi peraturan. Peraturan yang dia tetapkan di alam ini. Di mana setiap natijah itu diikat dengan asbab. Sebab itu dia panggil qanun sebab musabab, tapi qanun sebab musabab ini kita tidak sama seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ini seolah-olah menggambarkan bahawa Allah menciptakan sebab dan juga musabab itu, kemudian membiarkan sebab dan musabab itu berlaku dengan sendiri. Tidak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah semua itu bergantung pula kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada untuk menjayakan sebab itu ataupun tidak menjayakan sebab itu. Tidak, kerana itu tidak semua orang yang menabur benih akan menatijahkan tumbuh. Walaupun dari segi kebiasaannya benih itu boleh ditabur akan tumbuh. Ada ketikanya Allah mentakdirkan untuk sebaliknya. Dan itu ada hikmah tersendiri sebagai peringatan juga kepada manusia bahawasanya jika kamu hanya bersandar kepada sebab saja, tidak bersandar kepada Tuhan yang mencipta sebab, kamu akan gagal juga. Jadi sebab itu di sana ada satu konsep lain yang mesti digandingkan dengan sebab, iaitu konsep tawakal. Ikhtiar dan juga tawakal. Nabi SAW menyebutkan kepada seorang sahabatnya yang datang menaiki unta. Kemudian dia masuk bertemu dengan Nabi. Dia menyatakan, "Ya Rasulullah, saya datang ini dengan menaiki unta. Apakah perlu saya tambat unta saya itu di luar? Ataupun saya biarkan saja dan saya bertawakal kepada Allah?" Lalu Nabi berkata kepada dia, "Ya'qilha wa tawakkal Allah." Ikat unta kamu itu, tambat unta kamu itu, dan pada sama bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan apabila khitab Al-Quran itu adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang bertakwa. Hadza bayanul lin-nasi wa huda wa mau'izatun lil muttaqin. Apabila khitab, pengarahan Allah, nas itu khitab, mana teks Al-Quran itu sendiri yang terkandung di dalamnya percakapan atau kalam Allah ditujukan kepada kita. Apabila khitab ditujukan kepada semua orang, maka meliputi individu-individu sehingga seorang pembaca tercakup di dalamnya. Termasuk kita lah. Itu yang dimaksudkan takhsis tadi. Jadi perkara yang ketujuh yang perlu kita hadirkan dalam hati kita ketika membaca Al-Quran ialah takhsis. Iaitu meletakkan diri kita lah yang pembaca itu sebagai sasaran khusus Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyampaikan wahyunya. Bukan kita baca itu kita melihat orang lain, tapi kita melihat diri kita secara khusus. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini, apa yang dinakalkan oleh beliau daripada Imam Ghazali. Bila khitab ditujukan kepada semua orang, maka meliputi individu-individu sehingga seorang pembaca tercakup di dalamnya. Mana setiap pembaca, siapa saja baca Al-Quran, maka dia masuk dalam khitab itu. Kerana itu hendaklah ia menyedari bahawa ia adalah orang yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Al-Quran itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa nunazzilu," Allah berfirman, "Wa uhiya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh." Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan Al-Quran itu diwahyukan kepadaku
Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepada kamu sekalian dan kepada orang yang sampai Al-Quran itu kepadanya. Maka kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, bukan Al-Qurtubi. Al-Qurazi. Kata dia, orang yang telah sampai Al-Quran kepadanya sama dengan orang yang diajar bicara oleh Allah. Dalam bahasa Arabnya disebut, man balaghahul Quran faka'annama kallamahu Allahu. Barang siapa yang sampai Al-Quran kepadanya, maka dia seolah-olah Allah kallamahu, Allah berbicara dengan dia. Apabila telah menyedari hal ini, maka ia tidak hanya mengkaji Al-Quran sahaja, tetapi juga seelok ia terjemah mempelajari. Dia tidak saja mempelajari Al-Quran, tetapi juga membacanya seperti seorang hamba, budak mana hamba, membaca surat tuannya yang ditulis kepadanya untuk direnungkan dan berbuat sesuai dengan isinya. Jadi kita ni adalah hamba. Allah Ta'ala itu pencipta kita. Bila kita baca ayat Allah, maka hendaklah kita andaikan kita ni seolah seperti seorang hamba yang baru menerima surat tuan dia. Dalam surat itu terdapat arahan yang tuan dia ingin daripada dia. Maka tak pernah berlakulah dalam alam nyata ini, alam kehidupan ini, seorang membaca surat arahan, dia baca saja tanpa dia fahami. Yang dia baca begitu saja, tanpa dia memahami. Kerana kalau dia tak faham, macam mana dia nak melaksanakan arahan tuan dia itu? Dan apa risiko yang dia akan dapat kalau dia tak laksanakan arahan tuan dia? Tuan dia akan marah pada dia, tuan dia akan murka dia. Maka begitulah juga kita orang Islam. Tak boleh kita hanya baca Quran saja tanpa menghiraukan maksud Al-Quran dan juga apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita baca itu. Dan pentingnya, yang menjadi sasaran, yang menjadi maqasid Al-Quran itu adalah untuk kita melaksanakan kandungan ayat itu. Adapun membaca itu adalah tariq, ada wasilah saja kepada pelaksanaan tersebut. Namun demikian kita perhatikan kesedaran orang kita ini untuk memahami Al-Quran itu kurang. Jadi sebab itu ramai orang yang rajin baca Quran, tapi kehidupan dia masih lagi jauh daripada Al-Quran. Sikap dia dengan sesama dia dan begitu juga kesedaran dia sebagai seorang Muslim. Belum lagi kita melihat kesedaran dari sudut dakwah. Orang yang rajin baca Quran, sudah tentu dia akan bertemu dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia. Ukhrijat lin-nas ta'murun, di mana kamu menyeru kepada ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan juga kamu mencegah daripada kemungkaran. Tapi berapa ramai hari ini yang tegak hati untuk menjadi pendakwah, untuk mengajak manusia kepada kebaikan? Tidak. Sikit sangat orang yang menampilkan dirinya untuk menjadi pendakwah. Tapi dia baca ayat ini dan juga ayat-ayat lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal dengan amal salih. Oleh sebab itu, sebahagian ulama berkata, Al-Quran ini adalah surat-surat yang datang kepada kami dari Tuhan kami dengan segala janjinya. Kami mentadaburkannya dalam salat, merenungkannya di tempat-tempat khalwat. Mana tempat ketika sunyian, ketika bersunyian kami merenungnya, mentadaburnya, memikirkannya dan melaksanakannya dalam amal-amal ketaatan.
Malik bin Dinar rahimahullah berkata, apakah tanaman Al-Quran dalam hati kalian, wahai ahli Al-Quran? Dalam bahasa Arabnya disebut ma zara al-Quranu fi qulubikum ya ahli Al-Quran. Apa yang telah Quran tumbuhkan dalam hati kamu, wahai ahli Al-Quran, yakni wahai orang yang membaca Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Perhatikan apa yang Quran telah tumbuhkan dalam hati kamu. Sesungguhnya kata dia, Al-Quran itu adalah penyubur orang mukmin, sebagaimana air hujan menjadi penyubur tanah. Ini terjemahan dia ini mungkin kita kalau kita rujuk dalam bahasa Arabnya menggunakan istilah yang agak menarik. Sama sebagai ungkapan yang Nabi sebut dalam doa dia. Kata Malik bin Dinar, perhatikan apa yang kamu rajin baca Quran, wahai ahli Quran. Tapi perhatikan apa yang Quran telah tumbuhkan dalam jiwa kamu, dalam hati kamu. Karena kata dia, innal Quran, kerana Quran itu Rabi'ul Mu'min. Rabi'ul Mu'min. Rabi' ini adalah musim bunga. Ibarat musim bunga bagi seorang mukmin itu. Makna kesuburan. Al-Quran itu adalah musim subur. Makna ketika baca Quran itu adalah ketika subur. Yang ketika hati kita, mana seolah macam kita berada pada musim bunga. Kama annal ghais, sebagaimana musim hujan, al-ghais. Yang musim hujan itu adalah Rabi'ul Ardi, musim bunga bagi bumi. Di mana ketika hujan, musim hujan itu adalah bumi berada dalam musim subur. Jadi begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, bersama Al-Quran itu kita berada dalam musim subur. Jadi sayanglah ketika subur, pokok tak tumbuh. Dan ketika baca Quran, tidak subur kebaikan hati kita. Kerana kita baca begitu saja. Jadi ini satu ungkapan yang sangat hebat lah. Ini dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad. Satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bunyi yang lebih kurang, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin samaita bi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fil aw anzaltahu fi ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan bertawassul kepada semua nama-nama yang kau miliki. Bikulli ismin samaita bi nafsak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan bertawassul kepada semua nama yang kau telah namakan dirimu dengan nama-nama itu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau pernah ajarkan kepada seseorang daripada makhluk. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama yang engkau telah turunkan nama-nama itu untuk dimasukkan dalam kitab. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama juga begitu juga aku mohon dengan nama-nama yang engkau sendiri, hanya engkau saja mengetahui dalam ilmu ghaib di sisimu. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, iaitu aku mohon ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai rabi'a qalbi. Rabi', jadikanlah Al-Quran ini ibarat musim bunga bagi hatiku. Jadi mungkin Imam Malik bin Dinar pun mengambil daripada hadis itu. Kerana jadikan Al-Quran ini sebagai penyubur jiwa. Penyubur atau musim subur bagi hatiku. Jadi panjang lagi lah doa itu, doa Nabi SAW itu. Wa nur antajal Quran rabi'a qalbi wa nur sadri, dan juga
cahaya bagi hatiku. Wajaklah huzni, dan juga penghilang bagi kesedihan. Jadi begitulah doa Nabi SAW. Kemudian Qatadah berkata, ini semua tabi'in Ahlul Quran. Muhammad bin Ka'ab Al-Qarazi, itu banyak tabi'in Ahlul Quran juga. Imam Qatadah juga tabi'in Ahlul Quran. Qatadah berkata, seseorang tidak duduk menekuni Al-Quran ini kecuali akan bangkit dengan tambahan atau kekurangan. Jadi setiap orang yang baca Quran dengan tekun, pasti dia akan pulang. Dan akan bangkit mana akan, bila dia selesai dia baca Quran, mesti dia akan bawa pulang yang bekalan. Tambahan atau kekurangan, mana sama ada sikit atau banyak, pasti dia akan bawa pulang. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang zalim selain kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Dan kami telah menurunkan di Al-Quran ini suatu huwa shifaa'un, suatu yang menjadi penawar. Wa rahmatun, dan juga menjadi rahmat lil mu'minina, bagi orang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidak menambahkan kepada orang zalim, orang yang kufur, orang syirik pada Allah, orang yang menolak syariat Allah. Maka orang begitu, Quran tidak menambahkan rahmat ataupun penawar bagi dia, sebaliknya Quran hanya menambahkan kerugian bagi dia. Wasamin at-ta'assur. Kemudian masuk yang ke-8 ialah at-ta'assur, yang mengimbas ke dalam hati. Ini kita baca dalam bacaan yang berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dalam bacaan yang berikutnya insya-Allah.